Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada para penonton dalam rancangan Bual Bicara kita pada hari ini. Saya Nurul Najihah seperti biasa akan menjadi pengacara dan moderator anda pada hari ini. Seperti selalu, kita ada tetamu-tetamu undangan yang dijemput bagi memberi pandangan dan perkongsian mengenai isu-isu semasa terkini di negara kita. Baik, tanpa melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan tetamu-tetamu undangan kita yang istimewa pada hari ini. Yang pertama, kita bawakan Yang Berhormat Nur Izzah Syuhada selaku Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Yang kedua, Timbalan Menteri di bahagian Istiadat dan Urus Setia, Yang Berhormat Nurul Atiyah. Dan ketiga, Yang Berhormat Nuraini selaku Menteri Komunikasi dan Multimedia. Apa khabar Yang Berhormat sekalian? Ya, kabar baik. Alhamdulillah, khabar baik. Kabar baik. Baik, penonton pasti tertanya-tanya apakah isu kita pada hari ini sehingga tetamu-tetamu yang berwibawa dan hebat ini kita bawakan dalam rancangan kita pada hari ini. Baik, sempena Hari Raya yang kita raikan pada minggu lepas, isu kita tidak jauh dari perkara ini. Imej baju tradisional dipengaruhi oleh medium digital yang terpesong daripada budaya dan protokol Melayu merupakan isu yang akan kita kopek pada hari ini. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, revolusi gaya baju Melayu bagaikan tiada noktah. Setiap kali musim perayaan, banyak koleksi baju Melayu yang diperkenalkan. Ada yang masih mengekalkan potongan klasik dengan pesak dan kekek. Ada juga yang menampilkan gaya moden. Bagi yang berani dan mahukan kelainan, baju Melayu dengan potongan muat padan, lengkap perincian serta warna terang menjadi pilihan. Sekali imbas, agak janggal melihat rupa baju Melayu yang bukan saja hilang nilai kemelayuan, bahkan identitinya dirobek rakus hanya kerana desakan untuk tampil bergaya, unik dan seiring perkembangan fashion semasa. Baik, menurut Presiden Persatuan Pereka Bumi Putra BDA Bon Zainal Harun, baju Melayu adalah pakaian tradisional lelaki Melayu yang dahulunya direka untuk keselesaan pemakai. Izinkan saya untuk memetik beberapa kata-kata beliau yang saya kira sangat bermanfaat dan berkait dengan tajuk forum kita pada hari ini. Kalau diimbas, rekaan asli baju Melayu ia sepatutnya longgar, selesa dan sesuai untuk tujuan beribadah maupun sebarang aktiviti riadah. Potongannya mesti ada pesak dan kekek. Satu poket di bahagian kiri atas dan dua lagi di bahagian bawah, kiri dan kanan. Pemilihan fabrik pula lebih kepada kapas dan linen. Berbeza dengan koleksi baju Melayu sekarang yang banyak mengetepikan perincian wajib seperti pesak dan kekek ini. Poket pula tidak cukup sifat, manakala fabrik dipilih mengikut kehendak dan kemampuan pemakai. Baik, pemilihan fabrik tidak terhad kepada jenis kapas, crepe atau linen sahaja, bahkan melangkaui pelbagai jenis iaitu satin, jacquard dan sutera tiruan. Manakala potongan baju pula tampak berlebihan kerana terlalu mengikut susuk tubuh, ditambah perincian, corak serta dipadankan dengan gaya yang salah. Kita sedia maklum bagaimana pakaian bangsa lain kekal dengan ciri dan potongan asli. Jadi, mengapa baju Melayu perlu diubah sana sini? Jangan terpengaruh dengan arus fashion dan rekaan unik. Sebaik-baiknya padankan pemilihan baju dengan penampilan diri. Samping pula haruslah sedondol. Jika leher teluk belanga, pakailah samping ikut cara orang Johor yang bajunya di luar. Kalau berbaju Melayu teluk belanga, biarlah sampingnya dipakai kemas dengan baju di dalam. Pastikan leher cekak musang ada 5 butang. Ini semua asas. Jangan pelekehkan budaya dan tradisi hanya kerana mahu mengikut selera sendiri. Paling penting, kekalkanlah warisan kita biar segak dipandang orang. Baik, itu adalah sedikit sebanyak perkongsian daripada Presiden Persatuan Pereka Bumi Putra BDA Bon Zainal Harun. Baik, saya teruskan bual bicara kita pada hari ini dengan soalan pertama untuk Yang Berhormat Izzah. Bagaimana pandangan Yang Berhormat Izzah sendiri mengenai trend pakaian yang lebih mengutamakan fashion berbanding mengekalkan identiti dari segi etika pemakaian tradisi masyarakat Melayu di Malaysia ini? Dipersilakan Yang Berhormat. Baiklah, terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih atas penghormatan anda semua menjemput saya pada pagi ini.
Berbalik kepada soalan tersebut, saya juga cakna dengan trend semasa terutamanya dalam kalangan remaja masyarakat kita yang lebih ke arah fashion atau bahasa mudahnya lebih bergaya berbanding orang dewasa. Saya juga tidak nafikan suntikan fashion pada baju tradisi masyarakat Melayu seperti baju kurung dan baju Melayu itu tidak salah, malah boleh menjadi asbab untuk masyarakat luar melihat tradisi kita sebagai satu yang boleh dibanggakan. Namun, sebagai anak jati Melayu, saya lebih utamakan elemen tradisi masih diterapkan dalam pakaian. Sebagai contoh, kain songket dijahit menjadi baju Melayu. Pada saya, itu tidak menjadi masalah, namun pengekalan elemen tradisi ini juga melambangkan bangsa, di mana masyarakat perlu memandang tinggi adat dan budaya masyarakat Melayu, bukan bersifat sembrono untuk menjadi mangsa fashion sehingga hilang identiti masyarakat yang digelar Melayu itu sendiri. Hal ini kerana kita tahu bahawa bangsa Melayu dikagumi dengan adat dan budaya serta kesopanan yang ditunjukkan selaras dengan panduan ajaran agama Islam yang menyeru umat Islam untuk sentiasa berpakaian sopan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syarak. Oleh itu, tidak wajar bagi saya untuk memperlihatkan baju tradisi atau baju kebangsaan kita dengan gaya yang tidak melambangkan entiti masyarakat Melayu sekaligus memperlihatkan keindahan prinsip agama itu sendiri. Seperti mana pengubahsuaian baju Melayu yang longgar diubah suai mengikut potongan bentuk badan. Perkara ini bukanlah satu perkara yang dilarang, tetapi masyarakat juga perlu sentiasa berhati-hati dalam mempersembahkan pakaian mereka. Entiti Melayu itu yang seharusnya wujud dalam diri masyarakat untuk mengekalkan seni budaya dan warisan masyarakat kita. Hakisan warisan rakyat Malaysia yang semakin serius haruslah diselamatkan daripada terus melunturkan sinar dan kekilatan warisan kita. Tidak molek rasanya jika pakaian tradisi yang penuh makna dan keindahan diubah suai terlalu mengikut gaya barat sehingga nilai-nilai estetika itu tiada pada pakaian yang melambangkan kebanggaan bangsa kita. Jadi, pesanan saya, bervariasi dalam pemakaian adalah satu inovasi yang bagus dalam industri profesional. Namun, untuk mengekalkan seni budaya dan tradisi masyarakat Melayu amatlah dituntut bagi memperlihatkan jati diri masyarakat kita. Biarlah warisan kita tak lapuk di hujan, tak lekang di panas, sekaligus mempraktikkan ajaran Islam. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Izzah. Apa yang Yang Berhormat katakan tadi bahawa bangsa Melayu dikagumi dengan adat dan budaya serta kesopanan yang ditunjukkan selaras dengan panduan ajaran agama Islam yang menyeru umat Islam untuk sentiasa berpakaian sopan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syarak. Saya ingin tunjukkan kepada penonton satu video di TikTok mengenai baju Melayu ini. Baik, itu dia salah satu contoh rekaan baju Melayu yang dikenakan oleh netizen. Jadi saya ingin bertanya pula kepada Yang Berhormat Athiah mengenai trend sebegini. Pada pandangan Yang Berhormat Athiah, boleh jelaskan apakah adab atau etika dalam berpakaian ketika berada di dalam sesuatu majlis, tidak kira sama ada majlis formal atau tidak formal. Adakah baju sebegini sesuai untuk dipakai? Dipersilakan Yang Berhormat. Sebelum itu, Assalamualaikum dan terima kasih banyak kerana telah menjemput saya pada forum hari ini. Baiklah, berdasarkan pada soalan yang diajukan sebentar tadi, saya ingin menjelaskan bahawa adab atau etika berpakaian mestilah dipatuhi dengan sebaiknya oleh setiap masyarakat, tidak kira majlis formal atau tidak formal. Lebih-lebih lagi dengan kewujudan budaya luar yang telah menggugatkan corak atau cara masyarakat dalam aspek berpakaian ini. Oleh itu, pada pandangan saya, setiap masyarakat perlu memastikan adab atau etika mereka dalam berpakaian mestilah bersesuaian dengan majlis yang dihadiri itu. Hal ini demikian kerana setengah majlis, misalnya majlis rasmi atau formal ini, mempunyai etika berpakaian yang tersendiri. Antara adab atau etika berpakaian ketika berada dalam majlis ialah hadirin yang menghadiri majlis formal mestilah memakai pakaian yang sebetulnya dan tidak bersuka hati memakai pakaian yang mengikut cita rasa atau kehendak mereka sendiri. Misalnya, pemakaian jubah, dress atau abaya bagi wanita dalam suatu majlis formal adalah tidak sesuai dengan etika berpakaian dalam suatu majlis rasmi. Menjadi trend pada masa ini, pemakaian jeans yang dia semakin mendapat sambutan
dalam kalangan masyarakat ketika menghadiri suatu majlis. Walau bagaimanapun, pemakaian jins sebenarnya tidak menepati syarat etika berpakaian ketika berada di dalam majlis. Jika dalam majlis tersebut yang memerlukan mereka berpakaian tradisional, baju tradisional tersebut mestilah yang sesuai dan dibenarkan dalam majlis seperti baju kurung, baju kebaya, baju cuaca Melayu dan sebagainya. Selain itu, etika berpakaian dalam suatu majlis ialah setiap individu baik lelaki maupun perempuan diingatkan supaya menjaga adab atau cara berpakaian dengan baik, terutamanya pakaian tradisional kita. Ini saya tegaskan dan tekankan di sini, apa sahaja pakaian tradisional yang dipakai itu mestilah sopan, mengikut keselesaan, tidak keterlaluan, kemas dan mengikut etika berpakaian. Sebagai contohnya, bagi wanita yang berbaju kurung itu mestilah sopan, tidak jarang dan tidak terlalu syarat. Mungkin ketika menghadiri majlis, kebanyakan hadirin gemar memakai pakaian yang menonjol dan mampu memukau pandangan orang lain. Namun begitu, perkara ini tidak wajar dilakukan dan berpakaianlah dengan berpada-pada. Dalam agama Islam juga turut menyarankan untuk kita bersikap bersederhana dalam setiap perkara yang dilakukan. Maka kita amat digalakkan untuk bersederhana dalam berpakaian asalkan pakaian yang dipakai itu masih lagi menutup aurat, sopan serta patuh syariah adalah sudah memadai dan baik untuk kita. Hal ini dikatakan demikian kerana melalui cara berpakaian juga mampu melambangkan identiti dan imej seseorang. Dari cara berpakaian, orang juga boleh menilai dan menggambarkan peribadi diri kita. Tambah pula, kita sedang berada di dalam satu majlis yang sudah pasti menjadi tatapan ramai para hadirin yang hadir. Justru, setiap masyarakat perlu memastikan adab dan etika berpakaian, terutama dalam berpakaian tradisional, dipatuhi dengan sebaiknya ketika menghadiri sesuatu majlis. Hal ini demikian kerana pada hari ini kewujudan budaya luar yang dipaparkan melalui media digital telah berjaya memberi pengaruh yang besar kepada masyarakat untuk mengubah sedikit demi sedikit nilai tradisi dalam pakaian tradisional kita. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Atia. Pernyataan Yang Berhormat tadi cukup jelas menjawab pertanyaan bahawa baju Melayu sebegini tidak sesuai dipakai dan diamalkan. Jika dalam majlis tersebut yang memerlukan mereka berpakaian tradisional, baju tradisional tersebut mestilah yang sesuai dan dibenarkan dalam majlis. Selain itu, etika berpakaian dalam sesuatu majlis ialah setiap individu baik lelaki maupun perempuan diingatkan supaya menjaga adab atau cara berpakaian dengan baik, terutamanya pakaian tradisional kita. Jadi, saya ingin selitkan satu lagi video di TikTok mengenai pemakaian baju Melayu dan samping yang dikongsi oleh salah seorang netizen. Sopan santun anak Melayu, senyum terukir bila disapa, dalam pantun ukirin rindu mengalir di dalam kata. Baik, kita beralih kepada Yang Berhormat Noraidi. Saya ingin ajukan sedikit persoalan mengenai peranan komunikasi secara maya. Menurut Yang Berhormat, bagaimanakah etika dan protokol baju tradisional ini dipengaruhi oleh media digital? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada ahli-ahli panel sekalian dan juga kepada moderator kita pada hari ini. Baiklah, jika ingin dibahaskan mengenai media digital, saya tahu bahawa kita semua sedar akan perkembangan media massa yang telah memberi impak yang amat ketara terhadap proses penyampaian maklumat disebabkan oleh kecanggihan teknologi yang secara langsung memperluaskan skop platform penyampaian maklumat. Hal ini telah memberi kesan yang signifikan terhadap pengguna, terutamanya dalam aspek tingkah laku dan juga budaya masyarakat seperti yang berlaku kepada imej baju tradisional kita.
Penggunaan media massa seperti Facebook, Twitter dan juga WhatsApp di Malaysia telah membuka ruang kepada wujudnya pelbagai trend berkenaan baju tradisional. Trend menurut Dewan Bahasa dan Pustaka merupakan sebuah perkembangan rentetan kejadian yang seolah-olah menuju ke suatu arah. Manakala berdasarkan penggunaan perkataan trend ini di media sosial, trend ini membawa maksud sesuatu perkara yang baru ataupun terkini. Seseorang yang mengikuti trend akan dikatakan individu yang up to date ataupun terkini, dan seseorang yang tidak mengikuti trend tersebut dikatakan lapuk dan juga kekampungan. Berdasarkan perkara ini, kita dapat lihat betapa besarnya kesan mengikut trend terhadap persepsi seseorang mengenai individu yang lain. Disebabkan oleh trend yang menjadi acuan tingkah laku remaja kini, ianya telah memberi impak yang agak ketara terhadap baju tradisional kita. Salah satu contoh baju yang direka dan telah melanggar etika pemakaian baju tradisional adalah jubah sado yang telah direka untuk kaum lelaki. Jubah ini mempunyai lengan pendek dan ukuran jubah yang agak ketat di bahagian atas dengan tujuan untuk mempamerkan otot-otot pemakai. Kebiasaannya, pada hari raya, kaum lelaki akan memilih baju raya cekik musang atau teluk belanga dengan pelbagai warna. Jubah sado ini dianggap mencolok mata kerana bertentangan dengan nilai dan tradisi baju Melayu. Hal ini disebabkan oleh sikap mereka fashion yang ingin mencari kelainan dan secara tidak langsung telah mencemarkan budaya dan adat Melayu. Oleh itu, pada pendapat saya, para pengguna media sosial sekalian, jangan jadikan trend sebagai acuan hidup mereka kerana ianya akan memberikan kesan yang negatif kepada kita semula. Gunalah akal yang kita ada ini untuk mempertimbangkan apa yang boleh diambil dan apa yang tidak patut kita ambil. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Noraini. Seperti yang kita tahu, perkembangan media massa pada era globalisasi ini telah memberi impak yang amat ketara terhadap proses penyampaian maklumat disebabkan oleh kecanggihan teknologi ini yang memperluaskan skop platform penyampaian maklumat terutamanya dalam aspek tingkah laku dan budaya masyarakat seperti yang berlaku kepada imej baju tradisional kita. Saya juga bersetuju dengan pernyataan Yang Berhormat mengenai penggunaan media massa seperti Facebook, Twitter dan WhatsApp di Malaysia membuka ruang kepada wujudnya pelbagai trend berkenaan baju tradisional seperti selingan video yang saya kongsikan sebentar tadi. Jadi itu sahaja perkongsian yang bermanfaat daripada tetamu-tetamu kita pada hari ini. Terima kasih kepada Yang Berhormat Iza, Yang Berhormat Atia dan Yang Berhormat Noraini kerana sudi datang ke program Bold Bicara ini dan berkongsi mengenai isu kita pada hari ini. Dan tidak dilupakan kepada penonton yang setia daripada awal hingga ke penghujungnya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.